Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni alhamdulillah kita telah sampai ke muka surat yang ke-21 daripada mushaf yang kita sayangi. Insya-Allah dalam sesi kali ini kita akan bersama-sama untuk melihat daripada surah Al-Baqarah ayat 135 sehingga ayat 141 insya-Allah. Jadi insya-Allah moga-moga tadabbur kita pada pagi ini akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon Allah Taala akan berikan keikhlasan kepada kita semua. Semoga kita akan dipandu dengan Al-Quran. Setiap hari kita dapat membaca satu muka surat Al-Quran, alhamdulillah, walaupun sedikit. Tapi moga-moga dengan usaha yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala akan gandakan amalan kita dan jadikanlah kita ini tidak sepi daripada Al-Quran pada setiap hari insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita telah sampai ke muka surat yang terakhir daripada juzuk yang pertama insya-Allah dan selepas daripada ini kita akan mula masuk ke juzuk yang kedua. Pada muka surat ini kita akan lihat masih lagi perbincangannya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita sebagai orang yang beriman apakah masalah-masalah yang diutarakan oleh orang-orang Yahudi dan juga Kristian. Walaupun mereka ni sebenarnya mendakwa bahawa Nabi Ibrahim itu adalah bapa kepada mereka semua, iaitu bapa kepada Bani Israel, tetapi mereka seolah-olahnya mendakwa bahawa mereka ini mengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengajarkan kepada mereka Taurat dan juga Injil, mengajar kepada mereka Kristian dan juga Yahudi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa sebenarnya mereka ini orang-orang Yahudi dan juga orang Kristian ini sebenarnya tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Mereka telah lari, mereka menuduh macam-macam, mereka telah membuat syirik yang pelbagai. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan perbuatan mereka itu, menolak perbuatan mereka itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam ni beberapa perkara yang perlu kita katakan kepada mereka insya-Allah. Kita lihat insya-Allah hari ini ayat yang bermula dengan ayat 135 insya-Allah dan akan berakhir dengan ayat 141. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu kul bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 135 bermula dengan ayat 135 insya-Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahawa orang-orang Yahudi dan Kristian ini mengatakan, mereka ni kata waqalu, mereka mengata apa kan, iaitu mengata bahawa hai orang Islam semua, hai orang pengikut Muhammad semua, kunu hudan aw nasara, jadilah kamu Yahudi ataupun jadilah kamu Kristian. Artinya mereka ni tak mahu terima Islam. Mereka tak mahu untuk ikut apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ini telah diceritakan di dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka telah menyembunyikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua bahawa apa yang ada dalam hati mereka ni sebenarnya adalah ingin untuk supaya kita ni mengikut mereka. Dan mereka menganggap bahawa dengan masuk Kristian ataupun masuk Yahudi ni, dengan itu sajalah boleh masuk syurga. Jadi ungkapan ini diriwayatkan adalah dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, tu yang pertama. Dan kemudian yang keduanya, orang-orang Kristian juga mengatakan perkara yang sama, iaitu apabila orang-orang Kristian yang datang daripada Najran. Najran ni ialah sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, satu tempat di selatan Arab Saudi sekarang ni, iaitu berada di antara
Yaman dan juga Arab Saudi, tepi sempadan tapi masih lagi berada dalam Arab Saudi. Jadi kedua-dua mereka ni mengatakan kalaulah masuk Kristian barulah tahtadu, kamu ni mendapat hidayah. Maknanya kalau tak masuk Islam, tak masuk Kristian, tak masuk Yahudi, maka kita ni belum dapat hidayah lagi. Kita tengok kan. Jadi apa Allah Ta'ala beritahu kepada kita supaya katakan kepada mereka ni, kul, katakan, bal millata Ibrahima hanifa, katakan bahkan mengikut millata, bahkan millata artinya lah nattabi' millata Ibrahim. Sebenarnya kami beritahu kepada mereka, kami ni ikut agama yang dibawa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Hanif ni artinya ialah, asal perkataan hanif ma'ilun. Ma'ilun tu maknanya cenderung. Cenderung maknanya kita ni cenderung maknanya taklah ikut maknanya cenderung tu maknanya iaitu apa? Asal maknanya ialah iaitu Nabi Ibrahim ni dia ni meninggalkan ajaran-ajaran yang sesat. Itu maknanya cenderung, maknanya lari daripada satu benda yang sesat kepada satu benda yang benar. Itu makna hanif. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim ini hanif, iaitu dia meninggalkan apa yang dibawa oleh kaum dia, yang apa yang dipegang oleh kaum dia yang menyembah berhala tu. Jadi Nabi Ibrahim lari daripada penyembahan-penyembahan yang karut maruk tu dan beralih kepada ajaran yang benar, iaitu Islam. Jadi hanifan, itu maksud hanifan, wa ma kana minal musyrikin, dan tidak adalah Nabi Ibrahim ini musyrik sebagaimana kamu semua, wahai Kristian dan juga Yahudi. Kalau ikutnya maknanya Yahudi dan juga Kristian ini, mereka ni adalah macam musyrik. Walaupun kita tak panggil mereka ni musyrik, mereka ni ahli kitab, tapi mereka mengatakan, sebagai contohnya orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair itu anak Allah. Dan kemudian Kristian pula mengatakan bahawa Isa ibn Allah, Isa itu adalah anak Allah. Jadi bila kita mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu benda yang tidak patut, kita syirik dengan Allah. Jadi sebab itulah kita declarekan bahawa Nabi Ibrahim ini dia tidak syirik, sebagaimana kamu semua itu syirik, kan? Wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billah, katakan wahai orang Islam lagi. Jadi kadang-kadang kita jumpa dalam Quran kul ni maknanya katakan, tapi bila qulu katakan kamu semua, maknanya orang Islam semua katakan kepada siapa? Katakan kepada orang Kristian, orang Yahudi tu, kata apa? Amanna billah, kami beriman dengan Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami iaitu Quran. Maknanya kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim iaitu suhuf Ibrahim wa Musa, kan? Jadi Nabi Ibrahim ni tak ada kitab, tapi suhuf. Suhuf ni dia macam kitab tapi helaian-helaian. Ada banyaklah perbezaan pendapat ulama mengatakan apa perbezaan di antara suhuf dan juga kitab. Jadi suhuf ni memang sabit, memang ada disebutkan oleh dalam Al-Quran dalam surah Al-A'la tu kan, bahawa suhuf, bahawa Nabi-Nabi ni menerima suhuf, Nabi Ibrahim menerima suhuf. Begitu jugalah makna apa yang diturunkan kepada Nabi Ismail, yang diturunkan kepada Nabi Ishaq, yang diturunkan kepada Nabi Yaqub. Semua tu adalah anak kepada anak, dan juga seterusnya al-asbat. Al-asbat ni adalah maknanya keturunan daripada Nabi Yaqub. Ataupun ada yang kata pendapat ialah anak-anak Nabi Yaqub tu yang 12 orang tu, itu nama dia asbat. Asbat ni kalau orang Quraisy atau kalau bangsa Arab ni nama dia qabilah, kan? Tapi kalau orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, nama dia asbat. Jadi asbat ni daripada perkataan sibtu kan, sibtu itu to kan. Jadi anak-anak Nabi Yaqub ni yang 12 orang ni, adakah mereka juga mendapat wama unzila tu? Adakah maknanya kami beriman, kita semua ni orang Islam, kita ni lain daripada orang Yahudi, lain daripada Kristian. Orang Kristian kata Yahudi tak betul, orang Yahudi kata Kristian tak betul. Kita pula mengatakan bahawa Nabi Musa tu betul, Nabi Isa tu betul, kan? Taurat tu betul, tapi bukan Taurat yang kamu bawa sekarang ni. Bukannya Injil yang kamu bawa sekarang ni. Itu kamu dah ubah-ubah dah tu. Kami beriman, secara generalnya kami beriman. Beriman apa? Iaitu bahawa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa tu betul. Tapi Injil kamu sekarang ni, itu Injil tak betul.
Bukan Injil yang dulu tu betul. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Taala kirimkan banyak suhu-suhu juga kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, kepada anak-anaknya kan. Jadi adakah anak-anak dia juga menjadi nabi? Itu ada perbezaan pendapat lah kan. Nabi bukan rasul asbab tu kan. Sebab adalah ulama kata macam ni, ada ulama kata macam ni. Takkanlah kalau jadi nabi, anak-anak yang Nabi Yakub ni takkanlah dia sanggup bunuh pula tu, melakukan dosa besar kan, nak bunuh adik dia kan. Itu pendapat-pendapat lah, macam-macam pendapat. Ada yang kata maksud asbab sini ialah iaitu keturunan-keturunan daripada Nabi Yakub tu, anak-anak keturunan daripada Nabi Yakub tu juga telah diberikan dengan kitab, diberikan dengan suhuf-suhuf ataupun apa-apa yang diturunkan menjadi nabi kan, wahyu. Itu perbezaan pendapat ulama. Kemudian kita beriman lagi. Tapi kita beriman secara generalnya, kita ni sebagai orang Islam ni, kita beriman semua tu. Kemudian wa ma utiya Musa wa Isa, dan kita beriman juga dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Musa, iaitu kitab Taurat, dan juga Isa, iaitu kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim, dan juga apa-apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Ramai lagi lah maknanya kan. Jadi semua nabi-nabi itu ada wahyunya. Cuma ada yang kita tahu namanya, ada kita tak tahu namanya. Itu kita beriman secara general saja. Wa ma utiyan nabiyyun min rabbihim. Kemudian apa lagi stand kita yang berbeza dengan orang Yahudi, orang Kristian ni? Iaitu kita ni la nufarriqu baina ahadin minhum. Bagi kita, kita tak pecah-pecah kan. Kita tak kata orang ni nabi, yang ni bukan nabi. Kita tak kata ini macam-macam kan. Kalau kita baca sebelum daripada ni, kita dengar sebelum daripada ni perbincangan yang kita telah bincangkan, bahawa orang-orang Yahudi ni, even sesama malaikat pun, mereka ni mereka tolak kan. Jibril mereka tolak. Sebab Jibril ni mereka kata bawa keganasan lah dan sebagainya. Mereka suka apa? Mikail. Begitu juga Nabi-Nabi kan. Jadi mereka ni memusuhi Jibril, mereka ni memusuhi Nabi-Nabi, membunuh Nabi Zakaria, orang Yahudi kan, membunuh Nabi Yahya, dan macam-macam, dan nak bunuh Nabi Isa AS. Jadi maknanya perangai mereka ni adalah lain daripada apa yang kita pegang. Kita ni tak, la nufarriqu. Kita ni tak bezakan. Semua tu adalah Nabi-Nabi, dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kemudian wa nahnu lahu muslimun. Dan last sekali Allah Ta'ala ajar kita dalam ayat 136 ini, last sekali ialah kita ni tunduk kepada Allah. Kita tak macam mereka tu, bukan nak tunduk pada Allah kan. Mereka ni baca kitab pun dia ubah kan. Macam mana mereka nak tunduk pada Allah? Mereka tak tunduk kan, sikap mereka kan bukan tunduk. Jadi cantiknya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, di sini dia kata cantiknya ayat ni ialah kenapa dimulakan dengan iman dan diakhiri dengan Islam. Di mana? Dimulai dengan iman tu, qulu amanna. Itu dia memulai kan ayat 136 Kemudian tu ditutup dengan muslimun. Muslimun artinya ialah muslim, Islam. Jadi dimulakan dengan iman, ditutup dengan Islam. Jadi dua benda ni, dua perkara ni adalah gandengan yang tidak boleh dipisahkan di antara iman dan juga Islam. Kemudian fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kita sekarang nak beritahu kepada orang-orang Kristian, orang Yahudi ni kan, Allah Taala suruh kita ni memberitahu kata, iaitu apa kalau tadi mereka ni kata jadi Kristian lah, jadi Yahudi lah, barulah kita ni dianggap sebagai dapat hidayah. Kita pula beritahu kepada mereka fa in amanu, kalau mereka ni beriman, bimisli ma amantum, Allah Taala kata kalaulah mereka tu Yahudi dan juga Kristian tu beriman sebagaimana kamu ni beriman, dengan apa yang kamu beriman, maknanya kita beriman dengan ni, dan kalau mereka beriman dengan apa yang kita beriman ni, faqad ihtadaw, barulah sebenarnya mereka ni dapat hidayah. Bukannya kita masuk Kristian tu dapat hidayah, tapi mereka yang ikut apa yang kita beriman ni kan, tengok kan, bukan maknanya kita Allah Subhanahu Wa Taala katakan masuk Islam, dia tak ungkapkan perkataan tu, tapi ungkapkan apa kan, maksud dia macam itulah, iaitu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam kitab mereka tu ada, mereka tak nak beriman kan. Jadi kalau mereka ni beriman dengan apa yang kita beriman ni, maka barulah mereka ni sebenarnya faqad ihtadaw. Wa in tawallau, tapi kalau mereka ni tak nak juga beriman, dah kita ajak, dah kita cerita, tu kepentingan kita kan, kita ajak mereka kepada Islam. Jadi setelah daripada kita ajak, mereka ni tak nak juga, tawallau fa innama hum fi syiqaq, mereka ni memang nak bergaduh dengan kita lah. Nak bergaduh dari segi akidahnya, memang mereka ni tak boleh terima, tak boleh suka. Jadi dalam tafsir kata adawah, syiqaq ni adawah ni maknanya
ialah bermusuhan. Sebab apa? Akidah ni bukan benda main-main kan. Bila mereka ni berakidah dengan benda lain, kita ni berakidah dengan kita lain, maknanya lakum dinukum waliyadin, maknanya sekarang ni tidak ada jalan tengah ni kan. Kita tak boleh bertolak ansur lah kan, dari segi akidah ni, dari segi akidah dari segi biasa tu memang kita bermuamalat, kita buat kerja sama-sama, tu cerita lain. Tapi dari segi akidah, kau ada lain, aku ada lain tak boleh kita ni main tolak ansur dari segi akidah. Hum fi syiqaq. Syiqaq ni inilah dari bahasa, segi bahasanya maknanya kan, kau sebelah sana, aku sebelah sini. Maknanya lain-lain tidak boleh bersama. Fi syiqaq. Kemudian Allah Ta'ala kata fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah tu, fasayakfi tu, dalam fasayakfi tu ada 5 perkataan sebenarnya. Fa, sin, yakfi, ka, hum. Gitu. Fasayakfikahumu Allahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri jaminan. Kalaulah mereka ni tak nak beriman juga, kalau mereka ni enggan juga, maka Allah Ta'ala kata tak apa, biarlah mereka tu, biarlah mereka. Dan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala akan, mereka ni tak akan menjejaskan kamu. Mereka tak boleh mengganggu kamu. Mereka ni Allah Ta'ala tak akan izinkan untuk mengganggu kamu, mengacau kamu kan, menjejaskan kamu. Mereka tak jejah apa-apa kepada kita. Jangan bimbang. Allah Ta'ala kata fasayakfikahumullah. Jadi dalam ungkapan di sini, ulama tafsir kata Allah Ta'ala gunakan sin, fasa. Dia dalam bahasa Arab ada 2. Kalau nak sebutkan akan ni, satunya sin, sa, gitu kan. Sa'azhabu, aku akan pergi. Tapi kalau satu lagi dia guna saufa. Saufa ni akan juga maknanya dia, terjemahan dia. Tapi bila guna saufa maknanya ialah dia lambat lagi akan berlaku. Maknanya bukan berlaku, akan dekat-dekat. Kalau sa tu akan tapi dekat. Tapi kalau jauh lagi, lambat lagi, dia kata saufa. Saufa. Jadi kedua-dua makna akan. Jadi Allah Ta'ala gunakan perkataan ni fasayakfikahumullah. Allah Ta'ala akan mencukupkan kamu lah. Kalau ikutkan maknanya mereka tak akan dapat mengganggu kamu. Dalam masa yang terdekat ni apa akan jadi? Allah Ta'ala memelihara, iaitu Allah Ta'ala telah menjadikan orang Yahudi ni yang berada di Madinah ni, mereka itu ada yang dibunuh kerana mereka ni telah belot, dan ada yang dihalau daripada Madinah dan sebagainya. Jadi semua tu, dan juga orang Kristian ada yang masuk Islam, dan kemudian ada yang terpaksa mereka ni kena tunduk kepada Islam, iaitu dengan membayar jizyah. Jadi seterusnya itu Allah Ta'ala kata fasayakfikahumullah. Jadi kita ni sebagai umat Islam pada hari ni jangan bimbang. Kalaulah maknanya mereka ni tak nak terima juga, yang penting kita ajak dulu kita ajak kepada Islam. Kalau mereka ni tak nak terima juga, maka jangan takut kepada mereka jangan takut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata fasayakfikahumullah. Kemudian Allah Ta'ala kata wahuwas sami'ul alim. Wahuwas sami'ul alim tu ialah bersesuaian lah. Tafsir kata dengan apa? Bahawa mereka ni ada plan mereka adalah benda-benda yang di belakang tu yang kita tak tahu, yang orang Islam tak tahu, maka Allah Ta'ala tu tapi tahu. Allah Ta'ala tahu, sami, dia mendengar perbincangan mereka, planning mereka dan sebagainya, Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Kemudian ayat yang ke-138 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan lagi sibratullah. Sibrah ni, sibratullah, Allah Ta'ala kata, kalau ikut bahasanya terjemahan celupan. Sibrah ni makna celupan. Kalau kita celup, kita nak nak celup kain nak celup kain, nak dye kain. Kalau kain tu warna putih, kemudian kita nak jadikan dia tu warna hitam ke, color ke, biru ke, merah, hijau ke, maka kita akan celup kain tu, dye kamu. Jadi dye tu nama dia sibrah. Bila kain tu telah tersibrah, kain tu telah dicelup, maka kita kata dia telah disibrahkan. Jadi sibratullah, Allah Ta'ala kata sibratullah. Apa dia sibratullah ni? Sibratullah ni maknanya din Allah. Maknanya iman, maknanya dia. Iman maknanya itu, beriman kepada Allah, itulah nama dia sibratullah, Allah Ta'ala kata. Jadi ulama-ulama kata sini, ungkapan ini adalah sebenarnya macam isti'arah, iaitu menyebutkan satu benda yang mempunyai wajhus syabah. Apa benda yang disyabahkan, apa benda yang diumpamakan, iaitu diumpamakan iman itu dengan kain. Jadi kita ada 2 lah kan, satu iman, satu kain. Iman diumpamakan seperti kain yang telah dicelupkan dengan color. Jadi apa dia wajhus syabah? Ini dalam bahasa Arab kan, apakah persamaan yang ada pada keduanya, sehingga kan iman itu diibaratkan seperti kain. Persamaan ni ada 2. Ulama bahasa kata, iaitu yang pertama ni adalah ad-dukhul wat tamakkun.
ad-dukhul wat tamakkun. Ad-dukhul tu maksudnya apa? Iaitu maksudnya ialah dia masuk ke dalam tu dan kemudian tamakkun, kemudian dia menetap di dalam tu dan tak keluar-keluar. Maknanya dia masuk ke dalam kain tu, kemudian dia color tu color tadi tu dia masuk ke dalam kain, kemudian dia teguh dalam tu, dia tak keluar lah. Jadi sebab tu kalau kita dye kain tu, maka dia masuk, dia menyeluruh masuk dalam kain tu kan. Seluruh sel-sel, seluruh apa-apa kan, apa yang ada dalam kain tu dia akan masuk semua, tak ada lagi warna tu putih, tak ada dah. Semua dah jadi warna hijau, semua dah jadi warna merah, semua dah jadi semua kan. Jadi dia masuk tu dan tamakkun dan menetap dalam tu. Yang keduanya wajhus syabahnya, ulama kata ialah kerana az-zuhur wal athar. Wal asar. Az-zuhur ni maknanya zahir. Makna zahir tu maknanya nampak keluar. Asar tu makna kesan. Jadi makna sini ialah dua benda ni telah berlaku lah kan. Apabila iman itu masuk ke dalam seseorang, dia akan teguh masuk dalam tu, kemudian dia akan masuk dan teguh dalam tu, dan kemudian dia akan mengeluarkan kesannya, iaitu seorang yang beriman itu mestilah melahirkan kesannya, iaitu nampak dari segi amalannya, nampak dari segi praktiknya. Maknanya kalau seseorang itu masuk Islam kan, tapi tiba-tiba tak ada perubahan, sama saja macam tak masuk Islam kan, tak berubah-ubah kan, dari segi cara dia tak betul, cara dia tak berubah, dari segi hidup dia tak berubah kan, dari segi tingkah laku dia tak berubah, pakaian dia tak berubah, semua tak berubah kan. Maknanya kalau tak tutup aurat, tak tutup aurat jugalah. Contohnya kan Ni bukan pakai jubah tak pakai jubah kan, tu pakai jubah tu adalah sunat je kan, tu lain. Ni masalah perkara-perkara yang haram, perkara suruhan Allah, maka dia akan patuh. Maka seseorang yang beriman sepatutnya mesti ada tu kan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan di sini, dia kata mengisti'arahkan, mentashbihkan perkataan iman itu dengan kain. Jadi sibrah, dia gunakan perkataan sibrah. Sibratallah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Allah Ta'ala tanya, siapa lagi yang lebih baik sibrahnya daripada sibrah Allah? Cuba cakap siapa yang lebih baik? Ada lagi agama lain yang lebih baik? Tak ada kan. Jadi tak ada agama lain yang lebih baik selain, bahkan sama pun tak ada. Sebenarnya bila nafikan lebih baik tu bukan maksudnya lebih baik, lebih baik tak ada, tapi bersamaan ada, tak ada. Bila dinafikan lebih baik, maksudnya dinafikan juga sini dalam cara penggunaan bahasa Arab di sini wa man ahsanu minallahi sibrah ni maknanya tidak ada. Man situ bukan siapa. Man situ maknanya ialah nama dia nafi, la ahad, maknanya tidak ada satu benda pun yang sama dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam wa nahnu lahu abidun, dan katakan kami ni semua ni orang beriman adalah hanya kepada Allah Ta'ala saja memperhambakan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang bagi salam, saya jawab. Kul atuhajjunana fillah. Seterusnya Allah Ta'ala katakan, beritahu, cakap sikit kepada mereka ni. Beritahu sikit kepada mereka ni. Atuhajjunana fillah. Kamu ni nak berhujah kepada kami tentang Allah. Gitu maknanya kan. Maknanya fillah sini maknanya apa? Sebab ada sebab nuzul ni yang disebutkan, iaitu apa? Kerana ada orang Yahudi tu dia mendakwa apa? Dia kata kami ni lebih betul, kiblat kami, tengok kiblat kami, kamu pun ikut. Sebab awal-awal orang Islam mula-mula tu sampai ke Madinah, mereka kena sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi orang Yahudi pun kata, tengok kamu pun ikut kiblat kami. Kemudian tu dia kata, kalau ada Nabi, mesti Nabi tu daripada kami. Mana boleh Nabi daripada orang lain? Jadi dia macam-macam, dia cakap macam ni. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua orang Islam, katakan kepada mereka ni, atuhajjunana fillah. Kamu nak berhujah tentang Allah kepada kami pula dah. Wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dia tu Tuhan kami, dia tu Tuhan kamu. Maknanya kamu nak berhujah. Tapi sekarang ni tengok, Allah Ta'ala beritahu kepada kami sesuatu benda ni, iaitu melalui Al-Quran. Allah Ta'ala beri kepada kamu melalui Taurat, tapi kamu ubah Taurat tu. Apa yang konten itu kamu ubah suka-suka hati kamu je kan, buat macam ni, buat macam ni. Jadi sekarang ni dia Tuhan kami, Tuhan kamu, dia Maha tahu kan. Okeylah kalau macam tu kan, walana a'maluna walakum a'malukum. Kamu sesat dah, kamu lah punya pasal lah katakan. Walana, Allah Ta'ala kata walana a'maluna. Kami ini pegangan kami, ini amalan kami. Wa nahnu lahu mukhlisun. Allah Ta'ala tahu kan siapa ikhlas, siapa tak ikhlas. Siapa yang betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan siapa yang betul-betul sebenarnya yang menipu orang ramai.
Seterusnya kita masuk kepada ayat 140. 140 Allah Ta'ala kata am takuluna. Am di sini maknanya ialah bal. Bal situ bahkan. Bahkan. Bukan makna am tu maknanya adakah, bukan pertanyaan, tapi istifham di situ adalah istifham yang bermakna bal, bahkan. Bahkan sebenarnya ayakuluna, mereka itu mengatakan. Dia ada ayakuluna, takuluna. Dia ada dua bacaan sini boleh baca dua, yakuluna dengan takuluna. Jadi am yakuluna, am takuluna. Kalau kita dalam qiraat kita baca am takuluna. Adakah kamu ni mengatakan? Gitu kalau ikut terjemahan, tapi sebenarnya makna dia ialah bahkan. Adakah kamu ini, bahkan kamu ini mengatakan inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Ada pula kamu ni pula kan. Kamu kata, tengok kan. Jadi Allah Ta'ala kata kan, perlu beritahu kepada mereka di sini kan. Ada pula mereka ni mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, anak-anak Nabi Yaqub, asbat kan, asbat anak Nabi Yaqub tadi tu. Adakah pula mereka kata mereka ni semua ni adalah Yahudi ataupun Kristian? Adakah betul ke mereka ni Yahudi, semua Nabi-Nabi tu? Tidak betul. Tidak betul semua kan. Sebab apa? Semua tu kita dah baca semalam dalam sesi semalam, iaitu mereka semua ni adalah muslimun. Mereka ni iaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah mengaruklah kamu kata ni Yahudi ke Kristian, tak. Semua nabi-nabi tu adalah nabi-nabi tadi tu, sama ada Ibrahim ke Ismail ke Ishak ke Yaqub ke dan anak, semua tu adalah muslim bukannya Yahudi. Kemudian Allah Taala kata kul antum a'lamu kul antum a'lamu amillah. Beritahu kepada mereka sikit ni kan, orang Yahudi, orang Kristian ni kan, kamu lebih tahu ke Allah Ta'ala lebih tahu? Yang tadi kita katakan, kamu nak berhujah. Nak berhujah. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kami ni, tengok ni kan. Ni dalam ayat Quran ni kan, begini kan. Jadi Allah Ta'ala minta kita ni tanya mereka, antum a'lamu amillah. Kamu lebih tahu ke Allah Ta'ala yang lebih tahu, yang memandai sangat kamu ni. Macam tu lah kan kamu lebih tahu ke? Waman azlamu. Jadi itu soalan tu sebenarnya adalah soalan yang sebenarnya jawapan yang nak diberikan kepada mereka tu kan sebab apa? Dalam ayat yang lain kita bacakan, maka na Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Tidak adalah Yahudi ni Nasrani ke Kristian ke Yahudi ke, tak betul semua kan. Allah Ta'ala dah katakan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam hujung ayat ni, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Siapakah yang lebih teruk yang menyembunyikan Allah Ta'ala kata kat sini kan, siapakah yang lebih teruk dan daripada orang yang menyembunyikan syahadah. Syahadah tu penyaksian maksudnya. Apa dia penyaksian situ? Maksudnya ialah penyaksian bahawa di dalam kitab mereka ni, kitab Yahudi, kitab Kristian tu, dalam Taurat, dalam Injil tu dah ada sebut tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah ada dah sifat-sifat dia. Jadi siapa yang lebih teruk daripada orang yang mana dia tahu benda tu kan? Allah Ta'ala gunakan indahu situ kan. Perkataan indahu itu dalam bahasa Arab ertinya apa? Iaitu sesuatu benda yang memang jelas. Jadi apabila syahadatan indahu, iaitu apabila satu benda tu jelas sangat-sangat, tiba-tiba kamu nak sembunyikan, itu makna tu bukan tu benda tu bukan kelabu-kelabu, bukan grey-grey. Orang Yahudi bukan tak tahu benda tu, jadi mereka menyembunyikan benda tu. Mereka tahu tapi sebab hasadan. Sebab mereka ni dengki. Jadi kerana dengki tu mereka menyembunyikan tu. Sedangkan benda tu adalah datangnya daripada Allah. Bukannya syahadah tu datang daripada berkenaan dengan orang mati kena langgar depan mata, contohlah itu kan. Itu menjadi saksi juga. Tapi ni bukan, ni satu benda yang datang daripada Allah dan benda tu terang-terang indahu. Di sisi kamu semua tu ada. Maka apakah yang lebih zalim daripada itu lagi? Jadi Allah Ta'ala kata, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kamu ingat kamu Allah Ta'ala tak tahu ke? Allah tahu semua kan. Allah tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Allah semua tengok apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu lakukan. Itu amaran lah kan. Jadi yang terakhirnya, dalam ayat terakhir, dalam juzuk yang pertama ni lah kan. Iaitu dalam muka surat 21 kita pada hari ni, Allah Ta'ala kata, tilka ummatun qad khalat. Sudahlah, kalau macam ni kan sudahlah kan. Semua tu, Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi tu ummatun tu jamaah kan. Kita dah baca kan sebelum daripada ni. Ayat ayat yang hampir sama,
Allah Ta'ala kata maknanya ini adalah diulang lagi untuk memberi peringatan kepada orang-orang Yahudi dan juga Kristian ni, bahawa mereka tu dah lampau. Orang dah lampau tu dah lepas-lepas dah. Laha ma kasabat, mereka dapat dah pahala mereka, dan kalau mereka ni buat dosa, mereka dah dapat dah apa atas apa usaha mereka. Walakum ma kasabtum, sekarang ni terpulang pada kamu pula sekarang ni. Walakum ma kasabtum, untuk kamu sekarang apa yang kamu usahakan. Jadi kalau nenek moyang kamu macam tu, salah tu, kamu boleh bertaubat sekarang ni. Kalau nenek moyang kamu betul, maka kalau kamu betul, kamu akan dapat. Tapi kalau nenek moyang kamu betul, walaupun nabi-nabi sekalipun, tapi kalau kamu tak betul, kamu tak akan dapat. Tak akan dapat pahalanya. Jadi sekarang ni terpulanglah kepada kamu. Sekarang ni kamu yang akan menentukan diri kamu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sebagaimana telah kita jelaskanlah sebelum daripada ni, dalam ayat yang telah kita baca sebelum daripada ni. Jadi cukuplah setakat tu insya-Allah untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang insya-Allah. Jadi jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like insya-Allah, dan jangan lupa yang paling penting sekali ialah hantar link ni kepada semua orang, semoga mereka ni dapat manfaat. Jadi habis selesai kita hari ni muka surat 21, jumpa lagi di muka surat 22 insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.